Mekah, Madinah, mana pergi tak? Janganlah. Ada orang salah faham dia cakap dengan saya. Tuan bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Kali terakhir kita dapat sebulan gaji kita ke zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji kita ke zaman Tun Abdul Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Dan selepas daripada itu, baru kini kita jumpa 2,000. Dan saya doa, mudah-mudahan selepas ini, perkataan bonus akan dikembalikan kepada semua penyawat awam. Dah, bukan aku, umum ni. Doa, amin. Mudah-mudahan, ya. Kan? Geram tengok kerajaan negeri tu umum 3 bulan, sebulan. Kita dapat sebulan pun, alhamdulillah. Betul tak? Ya, kalau kau orang dapat 500, aku yang persara ni separuh pada tu. Faham tak? Doalah banyak insya-Allah, kan? Jadi sebenarnya insya-Allah Perdana Menteri kita mungkin tahu bahawasanya penyawat awam ni sangat kuat bekerja. Ya. Dia nak tengok stres tak stresnya penyawat awam ni, bila dia dengar ceramah, dia gelak macam orang gila. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar bin Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. M. Iqbal bin Saripan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Jaminan Kualiti, Yang Berusaha Puan Hali Nordina binti Mat Saad, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan, Yang Berusaha Encik Muhammad Zafir bin Mustafa, Pengarah Kanan Pembangunan Dasar dan Kepakaran, Yang Berusaha Encik Muhammad Khairul Nizam bin Ibrahim, Pengarah Kanan Akreditasi, Bahasan Pengarah Bahagian, Ketua-Ketua, Pegawai Kanan dan Kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada petang ini. Dan saya memang berdoa daripada hari itu agar program petang ini dibatalkan. Tapi tak jadi. On juga dia. Saya ingat boleh batal, tak dapat. Saya memang nasib saya sebelum saya bergelar Syamsul Debat lagi, memang program ceramah saya akan dapat slot petang. Kalau seminar tu 8.30, 10.30 saya tak dapat slot tu. 11.1 pun tak dapat. Biasa yang 2.30, 4.30 tu baru bagi kat saya. Jadi sudah tentunya petang ini adalah petang yang menggembirakan buat semua. Dengan adanya ceramah seperti ini, maknanya tak payah kerja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mbak kata orang, tak bukan. Maksud saya lain. Tak, maksudnya petang ni kerja ada. Tangguh sekejap lah kan. Jadi dengar ceramah yang berlangsung pada hari ini. Mbak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek, panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Terima kasih banyak sebab mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkanlah usaha kepada diri, selagi diri muda dan mentah. Dan bukan juga, kena cerita juga, buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Kan? Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Dalam pantun ini berkait dengan kerja lah. Saya faham pengerusi majlis kita, dia Rafiq ni dia berapa lama dah kerja? Sebulan. Orang macam itulah.
nasib kita baru kerja macam tu lah. Semua orang tak nak jadi MC, yang baru dia suruh. Lepas tu komplain banyak, kenapa macam tu, kenapa macam ni. Kau sabar je Rafiq, sabar. I'm with you. So. Kan? Jadi, makna pantun tadi tentang kerja. Kan? Maknanya jaga masa, kerja baik-baik, usaha betul-betul. Tetapi itulah bernamai dengan diri ni, maknanya cuba nak pujuk diri kita antara keluarga dan kerja. Seolah-olah adakah kita kena buat pilihan. Saya rasa saya tak layak nak jawab soalan tu. Sebab dengan tahap saya sendiri pun tak boleh nak buat pilihan dah sekarang ni. Dengan kerja, kan tu saya doa batal tadi. Saya kena sound aja hari-hari. Camah. Kan, masa saya sibuk sangat kan. Tapi tak apalah. Sebab kata orang tu mencari rezeki kan. Mana yang kita boleh buat, kita buatlah yang terbaik. Yang mana Nabi sebut, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Buatlah yang terbaik. Sebenarnya, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tak boleh nak puas hati semua orang. Macam mana pun kita cubalah buat yang terbaik yang kita boleh lakukan. Dalam bekerja sekarang ni, kan, adakah maksudnya kita kena bagi masa yang sama, keseimbangan? Tak dapat. Termasuklah jawatan sebagai ketua pegawai eksekutif. Kan, CEO. Kan? Nah, bukan senang sebenarnya. Itu sebab kita jangan komplain. Kenapa kursi aku keras? Kan? Kenapa sofa dia sedap, empuk duduk kat depan? Yang duduk depan ni semua tanggungjawab dia besar. Kita kena faham. Dia macam mana pun, dia macam mana sejuk, macam mana pun, nak buang air pun tahan. Yang belakang tu balik pun orang tak perasan. Itu beza tanggungjawab. Tak, saya nak bagi faham dari segi analogi lah. Analogi. Bos-bos kita ni semua tanggungjawab besar. Banyak nak kena jawab. Itu sebabnya kita ni sebagai pekerja jangan gemar mempertikaikan. Kenapalah dia untunglah, dia bos, dia ni. Tak. Dia datang dengan tanggungjawab. Contohlah paling senang. Sekarang ni kita duduk rumah. Siapa duduk rumah teres? Kat tangan. Siapa duduk apartmen? Siapa duduk apartmen kan? Duduk apartmen kan? Okay, duduk apartmen. Sekarang ni bil elektrik berapa kat apartmen tu? RM40, RM50, ada yang RM80 kan. Duduk seorang ke? Tak ada. Okey. Saya nak tanya, nak tak duduk rumah banglo kalau diberi peluang? Nak tak? Nak, semua nak. Tapi macam mana kita nak duduk rumah banglo kalau kita nak bayar bil elektrik tu sama macam duduk rumah apartmen seorang-seorang tu? Macam mana? Tak dapat. Dia datangkan tanggungjawab. Macam tu juga kita petikaikan nak jawatan tinggi tapi kita tak nak tanggungjawab. Orang Malaysia ni kalau boleh, dia tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Orang Malaysia ni kalau boleh nak macam tu. Tak payah kerja tapi gaji tinggi. Tak boleh. Semua datang dengan tanggungjawab. Masuk je rumah teres, bil elektrik dah jadi 100 lebih dekat 200. Masuk je rumah semidi, bil elektrik dah jadi 400 ke 600 ringgit sebulan. Masuk rumah banglo, dia dah jadi 800 ringgit ke 1000 lebih. Melainkan kita beli rumah banglo, nak dapat komitmen yang macam rumah apartmen tadi, maknanya jangan pasang aircon, jangan pasang kipas, hanya pasang di bilik utama, bilik lain semua pakai kipas hati. Ini salah satu cara yang kita boleh buat. Macam itulah. Macam itulah. Jadi makna kata, macam mana pula kan? Sebab semua datang dengan komitmen. Kan? Kita kadang petikai, kenapa dia macam tu, kenapa dia macam ni. Sebenarnya, itu sebabnya damaikanlah dengan diri kita. Kita bekerja, boleh bekerja, tapi jangan sampai kita abaikan keluarga kita. Kan? Jangan minta jadi Samsul Debat, tuan-tuan. Jangan minta. Jangan minta jadi penceramah yang kena round satu Malaysia. Jangan minta, tuan-tuan. Susah. Tak berapa kali je tidur kat rumah. Kan? Tahu-tahu sampaikan, balik-balik je ceritanya. Nampak tak bezanya bilik kita ni? Banyak lagi benda nak fikir kan? Macam tu, soalan-soalan yang macam tu. Susah susah. Kan? Jadi macam tadi, nak pergi makan pun susah. Kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalahnya tak ramai orang tu tak sedap. Itu isu dia. Macam mana? Jadi itu semuanya semua datang dengan tanggungjawab. Macam tu juga kerja. Macam mana pun kita ingat, keluarga dan kerjaya. Ada masanya untuk keluarga, ada masanya untuk kerja. Tidaklah maknanya kita kena buat pilihan salah satu. Tak. Tapi ada masanya. Ada ketika kerja perlu diutamakan. Tapi ada ketika keluarga mesti diutamakan. Jadi kena faham keadaan itu. Tapi itu sebabnya dalam hidup kita, 5 perkara kita kena install dalam hati kita. Yang pertama, kita kena install sabar. Sabar. Kena sabar. Baru-baru kerja, kena jadi MC. Kena terima.
Kan, kena terima kan. Kenapa orang lain tak nak jadi MC? Ni alah senang je, kau buat, kau baca je yang ni. Kan? Aku pun tengok teks pun ada kat sini ha. Kau tengok. Saya dah tahu dah dia nak sebut apa lepas ni pun saya tahu dah. Nah, contoh macam tu lah. Terputus kata. Betul sebab dah. Tak betul. Tak, memang saya dulu masa baru kena kerja pun saya kena macam tu juga. Kena jadi moderator, kena jadi ni, tak apa. Sabar. Tapi besok bila kita dah senior, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu, tahu? Macam tu lah. Jadi makna kata, dalam hidup kita ni kita kena sabar. Sabar banyak-banyak. Sebab ada ujian, ada dugaan dalam kerja kita. Kita tak puas hati dengan orang, itu biasa. Tetapi sabar. Dalam masa yang sama, ingat keluarga kita. Berdamai dengan diri, kerja buat betul-betul. Tapi bila sampai dekat family, buat kerja betul-betul juga. Dengan family. Macam itulah. Maknanya balik rumah, kita kena buang peranan kita dekat pejabat. Macam Datuk Muhammad Shatta kita, dia CEO dekat sini, tapi sampai kat rumah dia family man. Dia romantik, dia bergurau. Oh iya. Betul. Tuan-tuan nampak dia macam ni. Iya. Bergurau senda dengan isteri. Kita kena tinggalkan watak kita dekat ni. Takkan saya balik rumah saya nak ceramah lagi? Kan betul tak? Kan kita kena bawa watak baru kita sebagai suami, sebagai ayah, kan? Sebagai isteri, sebagai abang, sebagai adik, kena bawa peranan kita di luar. Itu maksud profesional sebenarnya. Itu sebabnya nak berjaya dalam hidup ni, inilah 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang. Dia bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Prosesnya panjang. Baik nak sesuaikan diri dengan keluarga, dengan kerjaya, prosesnya panjang. Bukan semua family boleh terima keadaan suami sibuk. Kadang-kadang isteri lagi sibuk daripada suami pun suami tak boleh terima. You asyik meeting. You jaga sangatlah CEO you tu. Contohlah kan, kadang-kadang ada suami yang macam tu, dia tak boleh faham. You ada apa-apa ke? Macam tu lah. Macam-macam. Inilah ujian dalam sektor dunia pekerjaan sebenarnya. Kan? Anak-anak pula, kenapa ayah ni selalu tak ada? Soalan kadang. Anak yang kecil dia tak faham kadang-kadang. Ayah kerja, ayah work. Tak ada macam tak work je, dia cakap-cakap je. Contohlah dia kata kan. Contohlah kan anak-anak. Itulah keadaan dia. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Itu sebabnya ada satu pepatah Jawa menyebut, the beauty of success is not the achievement, but the journey, dia kata kan. Keindahan, tak, lain macam Jawa dia. Kan, the beauty of success is not the achievement, but the journey, dia kata. Kan, keindahan satu kejayaan tu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Bukan tiba-tiba duduk dekat kedudukan yang sekarang, kan, tiba-tiba jadi ketua pegawai eksekutif jaminan kualiti. Bukan tiba-tiba jadi timbalan ketua pegawai eksekutif pengurusan. Bukan tiba-tiba. Semuanya ada proses. Dia dah pernah duduk dekat belakang sana. Saya pernah duduk di belakang sana. Dan saya pernah duduk di depan. Saya pernah bergelar pengarah. I'm a legal advisor previously. For your information. Kau jangan nampak yang aku kampung ni. Kau jangan main-main tau. Setakat agreement tu macam tu, tengok mana tahu dah apa masalah agreement tu. Macam tu je. Ya. Kan? Jadi kita kena tahulah. Itu sebabnya kita kena tahu benda tu proses. Kedua, kena ada komitmen nak berjaya. Komitmen ni kedua-dua sekali. Dengan family pun kena ada komitmen, dengan kerja pun kena ada komitmen. Macam mana saya tak boleh nak bagi-bagikan? Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Susunlah mana yang terbaik. Dia tidak semestinya bila susun masa tu, mesti 12 jam dengan keluarga, 12 jam tempat kerja. Tak semestinya. Kadang-kadang walaupun hanya 2 jam dengan keluarga, tapi kualiti dia tu yang mustahak. Balik, spend time together. Kan? Kadang-kadang, isteri petikaikan, semua berjalan pergi UK. Kita syek-syek, Yuban. Ulu Bendul. Tak ada tempat lain ke? Jadi suami pun cakap, biarlah abang tak mampu pergi UK, tapi kita bersama dekat Yuban Ulu Bendul ini. Sekurang-kurangnya kebersamaan kita, sayang. Kan? Deep sangat kan? Macam itulah. Betul. Apa guna kita pergi luar negara, tapi seorang ke sana, seorang ke sini, seorang dengan handphone, seorang dengan selfie, seorang dengan buat hal masing-masing. Apa kebahagiaan macam tu? Nampak tak?
Pergi kat restoran, kedai makan. Makan kat kedai makan tu. Seorang tengok telefon. Kan? Yang seorang pun tengok telefon. Yang seorang tengok Shopee Lazada. Yang seorang tengok minit mesyuarat dia. Yang seorang main game. Yang seorang budak yang tak tahu apa-apa tu. Itu ke yang dikatakan sebagai quality time? Tak. Quality time ni boleh berbincang bersama-sama. Boleh berbual, tanya khabar. Macam mana tadi? Periksa macam mana? Belajar kat sekolah, okey? Okey, bah. Izzat macam mana? Tak apa, okey. Asal? Macam tu. Yang tu yang kita nak. Nampak tak? Yang ketiga, fokus dengan apa yang kita buat. Waktu kerja, fokus betul-betul. Bukan semua orang kerja kat tempat kerja ni betul-betul kerja. Dia ada 4 jenis pekerja dalam Malaysia ni. Yang pertama, administrator. Sangat mentadbir. Datang on time, balik on time. Muka dia yang pertama dekat mesin depan cakap tu. Kan? Ya, file dia kemas. Dia cepat siapkan kerja sebab dia tak suka tangguh kerja. Dia tak suka simpan kerja lama-lama. Yang penting settle cepat, lega. Laci pertama apa, laci kedua apa, laci ketiga apa. Dia dah tahu dah barang dia apa. Jangan usik barang atas meja dia, dia tahu. Tu nama dia administrator. Yang kedua, kategori kedua, performance. Kerja memang gila bab satunya. Memang teruk betul kerja. Gila bab satu. Babi, faham tak gila babi? Macam tu. Tanya apa bab satu apa. Petang-petang slow pula kau ya. Gila bab satu, saya kata. Kerja memang betul. Dia datang lambat sikit. Mungkin dia datang pukul 8, pukul 8, 5 minit, 8.10 baru sampai. Tapi dia balik pukul 7, pukul 8 malam baru balik. Kau memang dia ni jenis kerja deadline. Meja berterabur, bersepah ni. Sampai tanya, mana file aku bagi kau? Tu kat kaki tu, yang tu. Dia tahu yang mana. Kategori yang ketiga, pekerja kat Malaysia ni, nama dia entrepreneurs. Usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Yang tengok. Kau tak payah gelak, aku tahu ada wakil. Setiap pejabat ada wakil, jangan risau. Niaga. Dia kata, tak apa guys. Tengok je dulu, tak beli tak apa. Nanti kalau nak beritahu, PM. Betul. Dan yang keempat, kategori keempat, nama dia follower. Dia ikut orang je. Dia tengok senarai nama untuk ceramah ini. Dia tanya kawannya, kau pergi tak ceramah Satu Debat petang ni? Kalau pergi sesama tau. Duduk sebelah Tu cakap kalau tak pergi sesama. Kalau tak pergi sesama. Dah tahu dah. Dan yang paling popular untuk makluman bagi Datuk, ketika kursus 3 hari 2 malam. Perasan tak kursus 3 hari 2 malam? Kursus 3 hari 2 malam, biasanya hari ketiga akan habis pukul berapa? Pukul 12. Tahu tak apa dia bual sama dia? Kau balik office balik tak? Kau jangan balik Kita orang semua tak balik ni. Kau jangan balik tau. By right, kalau kursus tu dekat, kena balik office. Kena balik office. Kita cakap lah, Papan dah cakap tak sempat. Banyak je. Sesama tak balik tau. Jangan kita orang tak balik, tiba kau balik pula. Susah kita nak jawab tau. Yelah. Dia babit kau orang lain sekali. Bayangkan. Macam tu lah nama dia. Tapi sebenarnya, itulah kategori pekerja. Fokus bila kerja. Yang ketiga, kena ada apa? Ada proses panjang, komitmen, fokus. Yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin. Kena ada disiplin kerja kita ni. Kan? Siapkan macam mana, the do and the don'ts, pakaian macam mana. Kan? Apa benda yang perlu kita patuhi. Setiap bos lain ragamnya, kena ikut. Dan begitu juga, yang penting sekali juga, yang tak kurang pentingnya, yang kelima adalah keberterusan. Ataupun yang selalu you all sebut consistency. Atau rakan penceramah saya sebut istiqamah. Mana kena ada keberterusan. Jadi hari ini, berdamai dengan diri simple je. Kerja betul-betul, cari rezeki yang halal. Jangan menipu dalam kerja, jaga integriti. InsyaAllah rezeki bawa balik berkat untuk jaga keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita akan memahami apa yang kita laksanakan. Faham ke tak faham? Maka sekianlah ceramah hari ini. Sebab you all dah faham. Bukan susah sangat pun. Tak adalah. Jadi itu sebabnya kalau kita bekerja ni kan, yang paling penting sekali kena ada prinsip ihsan. Prinsip ihsan iaitu kita buat kerja seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, tak nampak Tuhan, kita yakin yang Allah nampak kita. Macam kita tengok kan, macam waktu malam hari, kita tiba bawa kereta, yang lelaki diam. Saya tanya perempuan saja. Kita buat kereta, tiba-tiba nampak dekat traffic light tu ada countdown dia. Kan, 129 saat lagi. 128, 127 dekat simpang 3 pukul 12 malam. Masa tu satu umat pun tak ada dah kat jalan tu. Dan CCTV pun tak ada. Apa yang akan you all lakukan, wahai orang perempuan?
jalan. Itulah bezanya perempuan dengan lelaki. Lelaki akan tunggu sambil zikir, ingat Allah. Yang lelaki tergamak tepuk aku sindir, kau tahu. Kau sabar. Orang perempuan marah tu bila cakap lelaki akan tunggu zikir. Orang perempuan marah. Dia kata tak penat ke jadi munafik. Dia kata kan. Sebenarnya macam itulah maksud saya tu. Maknanya walaupun ada orang, tak ada orang, kita akan tetap patuh pada peraturan dan undang-undang. Sebab apa? Itu yang membawa kepada keberkatan kerja kita. Berkat kerja kita tu akan membawa kepada keluarga kita yang bahagia. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam tekad 2006, kita tengok dalam PIN, Pelan Integriti Nasional, memberitahu salah satu daripada ciri-cirinya dalam bab menjaga integriti adalah kebahagiaan berkeluarga. Betul. Jaga keluarga kita elok-elok, insya-Allah dia akan mendorong semangat kita untuk bekerja dengan baik. Dan kita takkan bagi benda-benda yang tak baik untuk keluarga kita. Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Bila kita bekerja, kita cuit tulang, tapi sama gaji kita dengan orang yang kerja lagi kuat daripada kita, macam mana kita nak yakin bahawa rezeki kita tu halal? Itu soalan yang pernah ditanya oleh Ustaz Haji Nur Azami Haji alias Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia kata, persoalan yang nak kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan? Barulah kita boleh berdamai dengan diri kita, dengan keluarga kita. Buat balik rezeki. Saya baru-baru ni ceramah. Saya ceramah dekat satu surau. Satu-satu surau ni saya ceramah. Saya biasa kalau ceramah malam, saya ceramah lepas maghrib. Dan biasanya kalau azan isyak, biasanya saya akan lajak sikit dalam pukul 9. Mungkin pukul 9 berhenti, 9.30. So saya ceramah dalam sejam setengah je kalau malam. So ada satu JK surau. Dah telefon PA saya. Dia kata, kenapa tak ceramah sampai 9.30? Kenapa berhenti pukul 9? Minta tolong refund balik setengah jam tu. Dia cakap macam tu. Jadi kebetulan pula, cek yang dibagi, pihak surau dia bagi cek. Kan? Dia bagi bayaran tu, saya kata macam inilah. Pulangkan semua, cakap dia. Saya pun tak nak. Saya kata bila dia dah kira macam tu, pulangkan balik. Saya nak berdamai dengan diri saya. Saya tak nak nanti orang pertikaikan macam tu kan. Sedangkan kita tahu, kalau ceramah biasanya lepas maghrib tu, kalau lepas isyak dah azan tu, kita akan habiskan ayat-ayat takhir kita. Sebab orang nak sembahyang isyak. Orang dah tak ni dah, tapi tak apalah. Saya pulangkan. Saya damai je dengan diri saya. Okey je. Saya pernah dulu berceramah dekat satu tempat dekat Kota Tinggi, Johor. Bayangkan saya ceramah 1 jam setengah. Kan? Tiba-tiba dia bagi dah habis program, dia bagi saya duit. Dia bagi saya satu envelope. Mak, beratnya envelope ni. Alhamdulillah, start rezeki cash. Saya kata, berat ni. Saya pun cakap dengan driver saya, jom pergi kat bank terus bank in kan. Sebab saya tak boleh pegang duit banyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia boleh bau. Dia macam bau belerang tu. Dia salam cium tangan. Dapat duit ke tadi? Dia tahu. Jadi saya kena cepat masukkan. Bila saya masukkan duit dalam bank tu, maksimum. 6,000 dah masa tu. Dalam envelope ni banyak lagi tak masuk lagi ni. Saya pun masuk 2-3 kali, maksimum. Yang belakang dah marah dah. Lama betul dia ni. Last sekali totalnya, ceramah 1 jam 30 minit tu, saya dapat RM30,000. Saya tak masuk apa-apa Datuk. Saya tak ada. Saya demi Allah saya tak masuk apa-apa, tak ada. Tapi begitulah keadaannya. Dan bila dah habis tu, saya pun masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya, "Wih, dia bayar aku RM30,000." Driver saya masa tu, "Oh, bonus." Dia cakap macam tu. Saya pun masa tu, ya Allahu Akbar. Bayangkanlah 1 jam setengah. Saya jadi penceramah yang termahal di Malaysia. Dan saya tidak masuk apa-apa kepada bahagian kewangan yang risau. Kita bersetuju dengan perjanjian asal kita lah. Saya pun tak tahu sebenarnya bayar berapa hari ni sebab saya ikhlaskan hati saya, berdamai dengan hati saya, dengan diri saya. Saya pun masuk dalam kereta, kita jalan tak sampai 5 minit, telefon bunyi. "Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul," dia kata. Jadi duit RM30,000 tu tadi silap sebenarnya. Jadi masa tu dia tersilap. Sebab apa? Bahagian kewangan masa paskan envelope tu dekat dia, ayat dia macam ni. "Nah, ambil ni, duit penceramah semuanya dalam ni." Duit penceramah semuanya dalam ni, bukannya semuanya duit penceramah. Rupanya duit catering tak bayar lagi, sewa dewan tempat ceramah tu tak bayar lagi, penceramah pagi tu yang 2 slot awal tu pun tak bayar lagi. Semua dekat situ. Jadi dia kata, "Tuan tak apa tuan tolak je duit tuan, balance tu tuan tolong transfer dekat saya." Dekat macam tu.
Saya kata tak boleh. Dari segi audit pun tak cantik. Aku akan pulangkan semua kat kau. Nanti kau transfer balik kat aku berapa aku patut dapat. Saya kata tu je. Saya rasa bangga walaupun 5 minit. Ini satu pencapaian buat saya. Macam tu lah. Jadi berdamai dengan diri. Kenapa kita nak beria sangat dengan duit-duit yang macam tu? Yang bukan hak kita. Itu je cerita dia. Nampak Tu sebab saya kata tadi, balik sebelum cerita asal tadi, saya kata kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Sabar dengan apa ujian dan dugaan yang datang kat kita. Kedua, syukur dengan apa yang kita ada. Kita syukur hari ni kita dapat dengar ceramah hari ni. Berapa ramai yang hari ni dia cakap nak tengok Samsul Debat depan-depan. Dapat tengok dah depan-depan. Dan saya maafkan tadi. Apa juga umpatan yang awak berikan tadi, saya maafkan. Orang perempuan yang mengumpat tak berhenti perlahan. Saya lalu tadi, dengar dia cakap tu. Tingginya. Saya dengar tadi, Tapi saya maafkan. Akhirat besok saya tak tuntut apa dah. Saya dengar dah tu. Lepas tu nampak muka. Dalam TV nampak tua kau hajar. Itu pun saya maafkan. Saya maafkan juga. Tak ada masalah. Itu pun saya maafkan. Saya okey. Kenapa dia gelap besar tu Datuk? Mana memang dia buat. Betul. Kan? Jadi maknanya syukur dengan apa yang kita ada. Kenapa manusia tak bersyukur? Kan? Kenapa manusia tak bersyukur? Dia nampak ni. Oh, ya Allah, perempuan ni nak ke kat aku. Dia nak ke kat aku. Aku harap dia sudi terima cinta aku. Dia dah ada isteri masalahnya. Faham tak? Itu maksud saya tadi. Maknanya sekarang ni, dia terlihat salah satu kenapa manusia tak bersyukur, sibuk melihat apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang dia ada. Kenapa orang lain nampak cantik di pejabat berbanding isteri dia? Sebab dia nampak isteri dia hari-hari. Dalam apa juga keadaan dan segala pos dia dah nampak dah. Tapi yang dia nampak kat pejabat tu semua yang kontrol-kontrol aja. Assalamualaikum tuan. Selamat datang. Selamat datang ke MQA. Tapi bila balik rumah sama je. Tak usahlah. Buka tudung, gap, kembang, gap. Pakai baju binatang. Lepas tu loudspeaker. Pergi mandi. Astaghfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara dia. Tak payahlah. Itu sebabnya syukur dengan apa yang kita ada. Manusia tak bersyukur 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada orang lagi susah daripada dia. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang aku ada hari ni adalah hasil usaha aku sendiri. Sebenarnya apa yang kita ada sebab Tuhan izinkan. Itu sebabnya berdamai dengan diri tadi bila kita syukur senang. Senang bila kita syukur. Alhamdulillah aku ada kerja. Dekat luar sana ada orang bawa file folder ni, kulu kilir ni. Tengah fikir nak kerja apa. Kelayakan minimum. Kita minta SPM. Yang datang minta master degree. Sanggup dia buat apa sekalipun. Biarlah. Pakai macam-macam kabel pakai. Kabel istana semua pakai. Mana yang dia boleh pakai. Pakai YB kawasan, YB apa semua. Semua tiba-tiba jadi pak saudara dia. Minta tolong, sokong. Betul? Sebab orang dah terdesak nakkan kerja. Kita yang dah ada kerja, kena belajar syukur. Hargai apa yang kita ada. Kata Imam Al-Ghazali, tanda syukur ada 4. Yang pertama, sebut dengan lidah. Alhamdulillah. Kedua, hati memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perangai. Kerja elok-elok. Itu sebagai tanda syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat benda boleh menyebabkan kita kena buang kerja. Kerja betul-betul. Bila kita kena buang kerja, macam mana nak berdamai dengan diri, dengan family pun tak dapat nak bagi makan. Sebab kerja elok-elok. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Adalah hikmah di sebalik satu perkara. Kita asyik mempertikaikan kad pejabat. Tengoklah yang naik pangkat. Pas dia. Kita ni apa? Weh. Dia kata, tak puas hati orang lain naik pangkat. Tak puas hati orang lain dapat APC. Apa salah APC? Selagi mana dia jadi ketua jabatan kita takkan rasa APC ni. Weh. Sedangkan nak bagi APC ni bukan senang. Saya sebagai ketua jabatan dulu pening kepala juga. Kelayakan kita nak bagi kuota 8% saja seluruh organisasi. So kita nak dapat bagi kuota kita dapat 2-3 orang itu pun. Kalau dah bagi siapa kata dah orang lain kau pula akan dapat. Siapa kata mesti bagi? Tak semestinya. Tengok prestasi kerja. Ni ya. Lepas tu marah. Tengok pada dia. Eleh. Panjang muncung. Jangan macam tu. Sebenarnya
Kenapa kita tak dapat APC? Kenapa kita dapat naik pangkat? Sebenarnya Allah belum izinkan. Itu je. Jangan petikaikan. Kawan-kawan saya, apa yang tak dapat? Dulu masa saya kerja lah. Seorang dapat PMC, PJK masuk istana. Berapa belas tahun aku kerja. Sekali pun tak rasa. Tapi apa? Berdamailah dengan diri. Tak apa. Saya dah masih lagi berpegang dengan gelaran saya SDR. Senior doktor. Saudara. Okey aja. Sebab saya risau kalau saya lah. Orang lain mungkin dah biasa. Saya tak boleh. Saya tak boleh bayar dengan isteri saya orang panggil Datin. Saya tak boleh. Saya macam, macam tu. Saya. Sebab saya dah biasa dengan dia, ayu, sayang, apa semua, yang. Ya, tu je. Macam mana keadaannya? Berdamailah dengan diri, dengan apa yang kita ada. Macam saya kata tadi lah, kita nak ubah banglo, tapi komitmen nak kecil macam mana? Nak pakai kereta import? Nak pakai kereta import? Biarlah orang tu pakai Grand Livina, kita pakai Grand Liviva. Okey je. Bila servis 300 lebih, kau kira balik. 300 lebih suruh dikira balik. Macam mana? Tu sebabnya, jangan minta kereta import yang dia punya jenis kereta tu pakai huruf je tu. Saya tak nak sebutlah jenama dia sebab dia tak taja camah kita ini kan. Bila sampai, selamat datang. Selamat datang tu 2,000 dah tu. Belum lagi tukar barang. So, buat apa kita nak petikan? Semua datang dengan komitmen. Betul tak? Betul. Syukur aja. Tengok kata. Kadang-kadang kita tak puas hati. Kenapalah dia ni? Kenapa dia ni? Kau tengoklah. Kalau khusus pergi Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus pergi hantar Prisin 8, aku. Dia kata, Prisin 8 aku. Marah hantar khusus dekat-dekat pun marah. Ada je nak petikaikan. Jangan petikaikan. Jangan kita petikaikan sebab bila kita petikai, kita tak sedar siapa sebenarnya yang membenarkan ia berlaku. Itu je. Nampak? Kemudian apa yang kena ada? Begitu juga yang kena ada adalah redha. Redha dengan ujian dan cabaran. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, taurang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Mana boleh tak ada ujian? Malahan dalam satu kitab disebut Nabi beritahu apa? Barang siapa yang 40 hari berturut-turut tidak diuji, bersaksilah yang dia tu jauh daripada rahmat Allah. Mesti kena ada ujian. Tiba-tiba husband buat perangai macam ni. Tiba-tiba isteri pula, apasal you ni? Tiba-tiba ni bergaduh, anak pula buat hal. Itu biasa. Dekat pejabat tiba-tiba yang ni, tiba-tiba lah ni semua nak buat kerja serentak ni, nak kena siapkan yang sama. Itu biasa. Sabar. Ya? Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Jangan risau. Pencamah kalau tanya, dia jawab balik semula. Jangan risau. Saya pernah camah Maulid Rasul kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik ternyawat. Nak camah lah. Tanya pula. Kena sound pula aku. Samsing makcik ni. Menyesal aku tanya. Aduh, dia sound direct je. Orang tua ni dia ikhlas. Dia tak puas hati, dia cakap terus. Saya pernah camah satu lagi dekat pusat aktiviti warga emas, Pawe, di Jempol, di 9. Pusat aktiviti warga emas. Masuk dalam dewan tu. Orang tua semua perempuan. Lah, perempuan semua. Lelaki tak ada ke? Menyahut makcik seorang. Lelaki habis mati dah. Saya punya tergelak masa tu. 5 minit berair mata saya tak boleh camah. Tu saya kata, apa beza redha dan juga pasrah? Beza redha dan pasrah. Pasrah ni, kita menerima dengan hati yang sakit. Maknanya kalau boleh tak nak terima, tapi kena terima. Sakit hati ni, terima. Redha pula menerima dengan hati yang ikhlas. Okey, saya lakonkan nak bagi faham macam ni. Ini pasrah. Macam mana kan? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikut kan, tak ada mana-mana perempuan pun yang suka terima keadaan ni. Tapi akak kena terima. Itu pasrah. Itu pasrah, Redha macam ni. Mungkin dah ini rezeki akak. Akak kena terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak akan mampu berlaku adil. Dan dia baik pada semua isteri-isteri dia. Dan mudah-mudahan kami semua dapat masuk syurga bersama. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ni contoh untuk rujukan akademik sahaja. Okay, faham? Okay. Dan yang kelima yang kena ada adalah ikhlas. Sebab saya kata tadi, so dalam bekerja, kita nakkan keberkatan sebenarnya. Nakkan keberkatan. Maka yang pertama dalam bekerja, nak berdamai dengan diri kita. Hati kita akan tenang. Hati kita rasa bahagia. Yang pertama, jujur. Jangan menipu dalam bekerja. Jangan tipu klaim.
Klaim tidak pernah menambah pendapatan. Klaim hanya tambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim. Klaim overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Mileage kalau ditanya oleh bahagian kewangan, kenapa awak klaim ni berbeza dengan orang lain sedangkan kamu berlima pergi kursus yang sama? Kenapa awak seorang je berbeza? Mana bahagian kewangan? Mana bahagian kewangan? Tak mengaku pula dah. Yang bahagian kewangan. Seorang je? Oh, seorang. Yang mana? Bukan. Dia tak mengaku. Tunggu betul lah. Aku tanya je, bukan aku nak suruh jawab soalan. Aku bukan nak buat audit ni, nak tahu berapa orang. Mana bahagian kewangan kat tangan? 1, 2, 3, 4. Oh bos. Patutlah tak campur. Aduh. Tak adalah gua. Tak. Bahagian kewangan bila tanya kadang-kadang ada staf marah. Macam duit mak ayah kau, dia kata. Betul jawapan tu. Saya kata sebab bukan duit mak ayah aku lah aku query. Besok kalau apa-apa jadi, aku yang kena jawab. Macam kes tadi kan. Dan terlebih bayar tadi. Nanti kena. So jawablah dengan jujur. Kenapa mileage tu lebih? Minta maaf puan. Saya memang klaim saya terlebih sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je saya pusing 3 kali. Cakap manakah yang harus saya tuju? Jadi terpulanglah kalau bos nak lulus, nak slash, terpulang pada pengarah kewangan. Kalau dia rasa okey, tak okey. Kena terima. Itu bukan hak kita. Betul tak? Itu saya kata tadi. Jujur, jangan menipu. Ingat tu. Yang kedua, amanah. Jaga amanah yang diberikan. Baru berkat kerja kita. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC surat beranak anak untuk tujuan sekolah. Jangan photostat IC kita peribadi, dokumen peribadi kita untuk tujuan submit loan dekat bank. Tak halal guna mesin photostat pejabat untuk tujuan peribadi. Kalau perkara yang kecil seperti ini tak boleh jaga, macam mana nak jaga yang besar-besar? Bawa anak pergi pejabat, duduk diam-diam. Jangan kacau mama, nak ambil kertas seorang selai, ambil pen seorang sebatang. Pen, kertas semua pejabat punya. Kenapa kita bagi anak-anak kita? Tak boleh bagi macam tu. Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini contohlah cakap itu. Betul. Betul apa? Jadi kita kena jaga amanah. Bawa bakul berisi limau sangat berat. Payah nak jeng-jeng. Biar mati di baham harimau. Daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Jangan guna benda tu untuk tujuan-tujuan peribadi. Jangan. Faham? Sedangkan photostat kat luar baru berapa sen, berapa ringgit kita boleh bayar. Bukan kita tak boleh bayar. Ingat tu. Datang pembekal-pembekal berbangsa Cina datang. Dekat-dekat nak raya Cina. Korang pula tanya. Tak ada limau ke? Tak ada limau, apa masalah kau? Jangan. Mati kau tak makan limau tu? Sedangkan dekat-dekat negara Cina tu, dia lambak je kat dataran nilai tu pun semua jual berapa ringgit aja. Satu kotak tu sebab jaga maruah kita. Jaga amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksana janjinya. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. MQA ni terbina atas dasar kerjasama dan semangat berpasukan. Jaga satu sama dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Berapa banyak dah kementerian, jabatan yang dimansuhkan, diluputkan. Sebab apa? Jadi tak relevan. Saling jatuh-menjatuhkan. Orang burukkan dia. Tapi kita bertahan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep lagi. Ingat tu. Ya? Buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Uninstall benda yang tak elok dalam hati kita. Kita dah install sabar. Kita dah install syukur. Kita dah install hikmah. Kita dah install redha. Kita dah install ikhlas. Buang benda-benda tak elok dalam hati. Pertama, buang tamak. Ingat perempuan, buang tamak, kongsi tak apa. Faham? Buang tamak, kongsi tak apa. Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Setuju tak? Itulah dia. Orang perempuan yang dia mungkin tak membunuh, tak menipu dan tak mencuri. Tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia. Sangka buruk. Bila saya kata jangan tamak, kongsi tak apa. Contoh lepas ni ada jamuan. Semua ambil seorang satu. Kalau tak habis, kongsi. Kalau ada maklumat yang baik pasal ceramah hari ni, jangan simpan seseorang, share dalam media sosial, kongsi. Kalau ada duit gaji lebih, jangan kita tamak simpan seseorang, sedekah, bantu orang, kongsi. Itu maksud saya.
Jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah? Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Saya tadi nampak kan, Datuk Ahmad Syatar kita, dia datang sambut saya tadi. Macam saya kata, Syed baik ada orang introduce. Ni CEO. Oh ya Allah, CEO. Dia memang humble. Dalam bahasa baku lah. Bahasa Inggeris dia humble. Dia relax je. Okey, terahal. Okey, selamat datang. Okay, apa saya pakai kereta ni? Oh, nampak. Cara dia tu. Saya akan ingat tu. Betul. Dia cara dia. Dia macam bersahaja. Kalau orang lain, CEO, selamat datang. Tak, dia okey. Memang very, orang kata, down to earth lah dalam bahasa Jawa ni. Oh, memang dia sangat baik lah. Tu dia kata, nak belagak dengan apa? Penyanyi tu punya hebat menyanyi macam 10 lagu dulu. Tarik, not sampai ke langit. Sampai masa masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Kalau dia paksa juga, sampai ke langit not tu dengan dia ke langit. Oh. Dulu berlakon watak hero, sekarang watak driver je. Dulu berlakon watak heroin. Dalam majalah URTV, muka tengah jadi poster. Sekarang berlakon watak orang gaji. Siap cakap Indon lagi. Dah tak ada watak dah untuk dia. Nak belagak dengan apa? Hoi, dia nombor 1 kat pejabat tu. Gila kau, dia nombor 1 tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu duduk sandar. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa kita akan bersara. Saya dulu pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Sampai masa saya dah dekat bersara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel tu. Dekat hotel tertentu boleh lah. Oh yo, dapatlah. Saya tunjuk dekat satu hotel dekat Shah Alam tu yang dekat tengah pusat bandar, dekat dengan masjid tu lah. Satu hotel besar tu. Ni kat pesara saya. Tahu tak budak tu cakap apa? Ustaz jangan buat kelakar boleh tak? Dia kata tu. Aku punya feras lah. Berusaha ni mencari kat pesara ni nak tunjuk ni. Macam tu balasan dekat aku. Iya. Sebab jangan sombong. Tak ke mana pun kita. Betul tak? Saya nak belagak dengan sebagai penceramah Samsul Debat. Tak payah. Tahun depan akan ada penceramah lain lagi. Samsul Debat, Debab, Debuk semua ada. Buat apa? Isteri saya sampai marah saya. Camah. Pergilah. Dia kata, ha? Hari tu saya ada tersilap cakap. Saya balik daripada Terengganu, ceramah dekat Pemin. Dalam perjalanan balik tu, saya tersilap tanya isteri saya. Masa tu 30 April. Esok tu 1 Mei. Saya tak perasan. Esok kerja ke? Ada meeting ke apa ke? Cakap lah. Abang, esok 1 dunia cuti. Yang tak cuti tu abang. Tak. Sampai Seremban. Kau bayar. Itulah nasib aku nak buat macam mana. Kan? Iya. Betul. Jadi jangan sombong. Tak ke mana pun. Dan yang ketiga, buang dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad dengki. Apa maksud dengki? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itulah dengki. So kalau kita faham macam tu, kita tak nak dengki dah dengan orang. Biarlah ada rezeki dia, okey je. Macam main dadu. Kita main damula, yang paling dadu tu. Ada orang rezeki dia tangga. Jap tangga. Yang seorang tu jajak ular. Kejap-kejap ular. Ya Allah, bodoh ular ni. Orang tu main damula macam tu lah. Ni yang paling teruk yang 74 tu. Dekat 17 kan. Yang seorang tu ular tidak, tangga tidak. Masalah dia dekat 98. 98, 900 undur balik. 98, 900 dah balik. Pasal tak? Mana yang tangga tadi rezeki dia naik pangkat. Kejap naik. Dulu kan PTD songop naik. Rezeki dia. Nampak tak? Yang ular tadi, dia tak naik pangkat tapi tukar-tukar department. Kejap sini, kejap sana. Hikmah dia apa? Bila dia pencen besok, dia dah tahu semua proses kerja dekat pejabat tu. Yang 98 tadi, tak pencen. Bersambung-sambung kontrak dia. Maknanya apa? Khidmat dia masih diperlukan. Tu. Sebab kita jangan kita pening kepala. Jangan dengki dengan orang. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, sahabat saya, dia kata apa? Kalau orang lain dapat kegembiraan dan hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Baguslah. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Eloklah tu. Dah lama dia tunggu kan. Dengar-dengar dia dah beli kereta baru. Buat loan senang sekarang. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni. Yelah, semalam kementerian umumkan 1,200 orang. Maknanya anak dia salah seorang lah kot. Macam tu je. Tapi kalau ayat dia macam ni. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Tak apa kabel pakainya tu. Confirm dengki.
Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit deposit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak mana dijilat bosnya tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa, macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Sepatutnya macam mana? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, bestnya. Ya Allah. Aku nak cakap bos. Kalau bos pergi, bos jangan lupa doakan saya tau. Saya nak sangat pergi. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi kalau belum daftar? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, boleh pergi pada tahun 2150. 3 kali mati hidup, tak boleh pergi tau. Mati hidup. Belum. Mati balik. 3 kali. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, apa hal boleh minta tolong dia? Bagus. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dah lah dia rajin tumpang kawan naik kereta dia. Boleh kita pergi kerja tumpang kereta dia, time isi minyak buat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa baru ni. Alhamdulillah, ada juga anak staff kita dapat semua A yang pandai-pandai. Maknanya bekerja dekat MQA ni tak menghalang anak kita jadi pandai. Macam tu. Kau dengar tak cerita yang Pak Haji itulah yang pernah kerja kat pejabat kita ni dulu? Haji itulah, kenapa? Yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Suami 85, isteri 25. Terangkat kening. Mana yang baik? Alhamdulillah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu. Yang dengki? Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Cuba cakap yang elok-elok. Kenapa kita nak mempertikaikan? Ada je pertikaikan. Kalau kau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan tu. Dek, ni akak nak tanya sikit. Apa yang kau gemar sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap? Pertama, Abang Haji ni pandai gurau. Pandai bergurau orang tu, romantik. Lepas tu kita orang makan bersuap tau. Alah, masalah sikit tu biasalah. Makan bersuap masalah macam mana pula? Yalah, kadang-kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasan. Sini bang, dia tak perasan. Telinga dengan mulut dia tak perasan. Kau terbayang betul kan? Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak, tak terangan nak balas abang. Doakan yang baik-baik. Itu je. Doakan yang baik-baik. Okay. Seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kita tak dapat naik pangkat. Kita tak dapat ni pergi kursus jauh-jauh. Tapi ada hikmah lain Tuhan bagi kat kita. Tu dia. Percaya. Rezeki masing-masing. Dulu berapa ramai cakap, aku kalau dapat kerja dekat sini, aku tak nak minta apa dah. Berapa ramai cakap tu. Tapi bila dapat kerja, kita terlupa. Itu dia. Syukur dah dapat kerja. Takkanlah semua orang naik pangkat. Dengan ini saya umumkan, semua orang kita isytiharkan sebagai pengarah. Mana boleh macam itu? Tak mahu dia macam tu. Nampak tak? Kan? Jadi itu sebabnya bersyukur aja dengan apa yang kita ada. Jangan pertikai. Ada rezeki masing-masing. Kadang Tuhan tak bagi itu, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi anak yang baik. Anak umur 3-4 tahun tegur, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Mama makan ubat tau. Nanti Mama sakit. Allah, sejuk apa? Bukan sejuk perut, Kak. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Jangan fikir kau ada perut. Orang lelaki pun ada perut juga. Alah, anak Mama kan macam tu. Mana ada anak Mama macam ni? Tak ada. Sejuk perut. Ataupun Tuhan bagi kita rezeki apa? Anak pandai. Tuhan bagi rezeki apa? Suami romantik. Suami balik rumah, sayang. Abang balik ni, sayang. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy tak kau cakap? Ya. Itu masalah kau. Tak, mana yang belum kahwin? Katakan, mana yang belum kahwin? Saya nak tanya, yang belum kahwin lah. You nak cari suami, calon suami, sifat dia macam mana? Yang macam mana? Yang macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ilmu agama lagi? Apa lagi? Romantik lagi? Kak, kaya bukan sifat, kau tahu?
Kau macam mana dia duduk dekat MQA ni? Kita cerita pasal kelayakan ni, aku tanya sifat. Kaya. Banyak duit. Lain. Romantik. Ilmu agama, berilmu lah lagi. Beriman. Ya Allah lagi. Kelakar lagi. Lagi. Kita abaikan tu. Kau janganlah cakap macam tu, bini aku marah. Macam ustaz, sabarlah aku. Tengok ramai orang perempuan dia nak macam tu. Dia nak beriman, dia nak romantik, dia nak funny, sweet. Nampak tak? Berilmu. Tapi bila dah kahwin, ramai wanita menafikan kelebihan lelaki. Bila suami ni cuba romantik sikit, bila suami buat lawak sikit, kena, abang, tak boleh serius ke? Terus abang rindu betul dengan si abang. Awak ni nak mati ke apa? Cakap nak apa? Nak apa? Cakap. Tu selalu saya cakap. Jangan sampai, kita kena appreciate. Jangan sampai sweet, romantik dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Sial tu, hesh. Betul. Tiba-tiba ada orang cakap dengan husband kita kat pejabat. Kita dah lah biarkan dia macam tu. Kita tak appreciate dia. Tiba kat pejabat. Kan, dah lama nak cari suami, calon suami macam you. You baik, you sweet, you funny. Tapi I tahu dah kahwin, I sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. I tak nak. Walaupun sifat yang I nak, semua dekat you. Masa tu, suami kita berubah dialog dia jadi Jaludin Hassan. Well, you tidak ada katakan mengganggu rumah tangga I. Sebiji So, baik jangan, hati-hati. Appreciate. Seterusnya apa yang kena? Itu sebabnya hikmah tu ada. Tuhan bagi suami yang romantik. Tuhan bagi anak yang baik. Bagi anak pandai. Bak kata orang, tanam tabu tetapi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Tak ada masalah. Tak dapat ni tak apa, tak dapat tu tak apa. Itu sebab banyak agensi saya cadangkan. Kalau anugerah Mat Cemerlang tu tak boleh nak bagi sebab tak ramai kan. So kita tambah anugerah lain. Markah SKT 90% ke atas. Tak payah bagi apa pun. Bagi sijil je. Kan? Betul tak? Yang pentingnya macam APC tu, yang pentingnya apa? Tak, bukan duit. Duit tu iringan. Sijil. Duit enggak lagi daripada tadi. Tengok, Mak. Anugerah markah SKT 90% ke atas. Dapat sijil. Balik boleh gantung ke rumah. Anak pun tanya, wah, Mama dapat markah kerja Mama. Itu sikit tu. Normally 95 and above. Tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Wih, kau baliklah. Kau dah muntah darah dah ni. Apa kau nak kerja lagi? Dia dapat sijil. Dan begitu juga, tak pernah panchkat merah tahun dinilai pun dapat sijil. Baru betul. Anak tanya, Bah, tak pernah panchkat merah tahun dinilai. Maksudnya apa? Maksudnya, Abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok Abah lambat ni, ada caranya. Wang asam betul. Dah lah kau lambat, kau ajar pula budak tu. Contoh. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Bertanggungjawab bila bekerja. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja? Saya tak tahu. Dia yang letak file di atas meja saya. Tanya dia. Saya pun diarahkan Tuan untuk letakkan file ni kat dia, suruh dia buat kerja tu. Saya pun diarahkan oleh dia. Dah dia pula. Saya pun tak ingat siapa suruh saya. Tapi memang saya letak tu, bisikan saya tengah memang hantar kat dia. Jadi semua menyalahkan orang. Jangan jadi cerita macam bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit kenapa? Makan nasi muntah kenapa? Kayu api basah kenapa? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil kenapa? Nampak? Jadi Datuk, kita kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu. Aku saja test beria kau. Berkerut-kerut muka dia. Lepas ni apa? Walaupun jawapan tu silibus tadika, boleh ingat lagi. Jawapan tak logik pun kau ulang lagi.
Agaknya yang banjir kilat itu kat KL itu kau rasa berapa ekor kau tak manggil kau kan? Tapi sebenarnya lagu tu mengajar kita supaya jangan menyalahkan orang. Dan dalam banyak-banyak binatang ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Boleh tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular mengulang jawapan tu 3 kali kepada yang bertanya dengan mata yang memandang tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan jawapan hujung dia tu, audio dia tu, dah dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya dah, kenapa kamu tak siapkan kerja ni, Mira? Minta maaf, betul, saya memang tak pasal. Sepatutnya saya kena siapkan semalam. Memang salah saya sepatutnya siap. So sekarang Tuan Datuk nak sebut apa? Itu je. Itulah yang lelaki lakukan selama ini. Memang salah I. Fine. Dah. Diam. Cukup. Sebab lelaki tak suka memanjangkan isu. Saya baru je ceramah baru ni dekat Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani. Jikalau wanita sentiasa betul, adakah lelaki salah? Tajuk dia macam tu. Nak tahu apakah kesudahan daripada tajuk itu? Kena panggil lagi Datuk. Confirm kena panggil lagi. Untuk ceramah yang lain. Itu dia. Tapi itu sebab saya kata tadi. Lelaki dia tak suka memanjangkan isu. Dah cukup dah. Okey, fine. Salah I dah. Okey? Dah. Orang perempuan lain. Okeylah, fine. Salah I. Tapi ada 3 sebab. Itu tak kenapa. Pertama, nak explain juga. Tak perlu pun. Seterusnya, respon positif. Apa juga kerja bagi kat kita positif. Buat dulu. Sebab sebelum sekela tu, arahan tu dikeluarkan, pihak pengurusan tertinggi dah bincang dulu. Pengarah dah bincang. Okey, kita cadangkan buat macam ni. Mulai beberapa bulan, semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah minum dekat sini. Dekat pantry masing-masing hendaklah macam ni. Ni. Tak dibenarkan keluar, bla 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 bla. Hendaklah macam ni. Semua klaim hendaklah macam ni. Semua dokumen hendaklah macam-macam. Kita pun bacalah kat notice board tu. Sudahlah, berjalan lah. Menyusahkan orang apa benda lah. Tak pernah fikir kita dah. Yang seorang tu pula, korang mau muda dibuatlah, akad dan naik pension. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Buat ajalah. Ada output yang top management nak kita achieve. So buat aja dulu. Ada sebab sekela tu dikeluarkan, arahan tu dikeluarkan. Yang terakhir sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma. Perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni masalah sikit. Aku tolong dia ikhlas. Tapi dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas lah tu. Sebenarnya ikhlas ni sebenarnya buat sesuatu. Macam kita tengok orang tua dulu. Dia tolong kenduri kenara kan. Orang cakap, makasihlah kau tolong aku gaya hoi. Mengadalah kau sikit aja ni. Terima kasih. Kena marah, terima kasih. Nampak tak? Itu ikhlas. Dan yang paling mendalam sekali masuk ikhlas ini adalah berbuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan daripada Tuhan sahaja. Akhirnya di situlah datangnya keberkatan, damai diri kita ni. Berdamai dengan diri kita ni sebab kebahagiaan keluarga kita. Contoh, kita kerja mungkin gaji kita tak tinggi. Pangkat kita tak besar. Tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi keberkatan rezeki. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Nampak tu? Biarlah kita sikit tapi cukup. Anak-anak saya tahu tak, dia soalkan apa? Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya mustahak hantar dia pergi sekolah tu. Nampak? Kita kan hantar anak sekolah kan macam-macam gagam kan dah sampai sekolah. Mana kasut kau? Tu tadi mama nak cepat sangat. Kasut pun tak ada lagi. Pusing balik ambil kasut kan. Bergaduh dengan anak. Ya Allahu Akbar. Kadang-kadang dia pakai baju sekolah dengan towel lagi dalam kereta dah dia. Ya Allahu Akbar. Nampak tak kan? Perangai anak macam-macam. Dan benda tu kita akan rindui tau. Tiba-tiba momen tu mustahak kat dia. Yang kedua dialog anak saya. Dah lama. Tak best. Dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Kita ni orang lelaki dah nampak hebat pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah. Cuba pasar raya kau buat macam tu. Memang meninggal. Dan yang ketiga, dialog yang paling saya tak boleh tahan daripada anak-anak saya. Anak saya sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Ni bayangkan, maknanya apa? Dia boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok. Bukan tu maksud dia abah dia jarang-jarang ada kat rumah. Betul. Tu saya cakap dengan isteri saya, sabar. Abang ni camah mungkin 2-3 tahun je lagi. Lepas tu abang duduk rumah, jangan kau muntah nak abang sudah. Betul. Betul tu dia saya kata. Kena buat macam mana kan? Kadang-kadang balik rumah pun tak syarikat. Itu sebab orang lelaki sibuk macam mana pun balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak. Tengok tinjau. Allah, anak aku.
Ramai betul anak dia. Pusing keliling mandang. Ya Allah. Dah besar-besar, nak aku masa bila lah kau besar kan? Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Tidur contoh pula, ya Allah mana pula anaknya contoh lah kan. Yang faham, tak faham sudah. Macam tu lah. Tu kan? Itu sebabnya. Yang pertama, ingat tu, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Yang kedua, tanda keberkatan rezeki yang kedua adalah keluarga bahagia. Iya, kita suami tu nampak isteri tengah basuh pinggan dekat dapur, dia pegang tangan isteri dia. Dah, pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Siap ada name tag lagi tu, Rafiq. Dengan pakai kod, tak habis basuh pinggan. Sonok tahu perempuan kalau suami macam tu? Sonok tak? Sonok walaupun tu last kali dalam 365 hari tu. Atau suami balik, sayang, nak ambil ni voucher spa muslimah ni, ambil hari Sabtu ni pergi. Abang, habis anak abang jaga pergi spa tu. Massage, cuci rambut, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ajar macam tak abang bayar dah, abang bayar dah. Abang, dia bayar dah. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air kopi. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih lambang kasih sayang? Ya betul lah bang ni. Kuih apa abang bawa? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple macam tu kan? Ha, nah. Dia siap 2 bagi 2. Wallah romantik betul. Communication tu penting. Cara cakap. Abang ni kan rasa hidup abang ni tak bermakna kalau tak nampak muka isteri abang saya. Tengok communication. Ini communicate pun pakai postman. Pakai, Long, kau bercakap dengan ayah kau. Si goreng dah siap. Alung tengah basuh motor, ayah tengah basuh motor. Ya, apa dia? Mak kata si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Masuk balik budak tu. Mak, ni ayah cakap, bukan Alung cakap. Ayah kata kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Mak dia kerja bagian HR macam tu, sekarang, now. Lepas tu pergi masuk dalam balik. Ayah, ni bukan Alung cakap tau. Mak cakap, sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak bahasa ke apa? Hui, susah ni. Dia masuk dalam. Mak, ni ayah cakap tau, tak bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau yang kurang hajar boleh tak? Langsung budak tu tak keluar. Macam mana nak cakap, tak boleh cakap dah. Apa salahnya ayah tengah basuh motor, anak isteri datang gosok lengan abang. Abang. Ya. Bila air tu terpercik kena isteri, secara logik yang kita tengok dalam TV, tiba-tiba keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, koi ladki hai, jabo hasti hai. Bini dia nyaut, barish hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran kiri kanan tu, cak dum dum cak dum dum cak. Jadi tak, aku tengok cerita Tamil dengan cerita Hindi tu, dua orang nyanyi, satu kampung terbabit. Kita tak cuba mana kita tahu. Cubalah dulu. Rumah tangga rasa bahagia. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Yang seorang dapat masuk universiti. Anak dapat nombor 3 daripada 50 orang dalam kelas. Anak dapat anugerah subjek terbaik, bahasa Inggeris. Wah, bangga. Nampak tak? Anak kita berjaya dalam bidang kemahiran. Oh, nampak? Kadang-kadang orang perempuan boleh menitiskan air mata sebab tengok anak konvo je. Bahak. Anak kita dah konvo dah, bang. Allah, sabar sayang. Ini konvo tadika. Bukan konvo universiti. Kau kawal perasaan kau sikit. Betul, kadang-kadang kita marah anak kita. Tengok abang kau, semua lawyer, doktor, engineer. Engkau menyusahkan aku duduk rumah. Jangan cakap, kadang-kadang yang duduk rumah tu walaupun dia tak berapa pandai sangat akademik, rupanya bila kita sakit, dia yang jaga kita. Dia lapkan badan kita, suapkan kita makan. Yang maknya dah kena stroke dah, cakap pun dah tak berapa jelas dah. Mak nak apa-apa? Yalah. Kawan pun heran. Mak kau nak apa? Dia nak jambu batu. Kau boleh tangkap dia? Yalah mak, nanti saya cari mak ya. Yang tu pula dengan asam ni sekali. Betul. Bayangkan anak yang lawyer, doktor belum tentu boleh faham. Anak yang hari-hari dengan dia boleh faham. Kau boleh faham, kadang-kadang kena, kadang tak. Dia kata, tak apalah. Nampak tak? Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita.
kita happy kerja, kita happy dengan ni kan. Yang kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Kita nak cari sumbangan untuk bantu staf kita yang seorang ditimpa kemalangan. Cepat bagi duit. Kita sedang cari nama untuk jadi sukarelawan bantu mangsa banjir di Segamat. Cepat bagi nama. Okay, kita nak bagi sumbangan pada Palestin. Bagi lagi. Cepat-cepat untuk buat benda baik. Mudah nak buat benda baik. Keenam, rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order. Faham? Faham bang. Berkat lagi bang. Tak. Itu kau order barang lain. Dia maksudnya datang rumah, adik-beradik, keluarga, kawan-kawan, siapa yang kita kenal, bawa masuk, kita jamu, dia makan. Itu berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi nak berdamai dengan diri, keberkatan yang kita cari. Nabi dah pesan, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Itu sebabnya dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya. Kita duduk dekat dalam jabatan ni, organisasi ni, percaya cakap saya, kita takkan kaya. Itu saja nak tengok respon. Tahu tak cakap? Bukan. Sebab kaya ni berapa baru kaya. Kalau tiba-tiba lah Datuk CEO kita rasa happy. Saya happy sangat hari ni Syamsul Debat datang. Dengan ini kita umumkan. Yang kita akan berikan insentif kewangan kepada semua staf. Kan? Sekurang-kurangnya. Ini contoh saja. Contoh. Tak kurang RM300,000 setiap seorang yang mana kita akan bank in dalam akaun masing-masing selewatnya jam 5 petang ini. Saya nak tanya, dah kaya ke belum Rafiq 300,000 dalam akaun? Dah kaya belum? Belum. Sebelah tu tak kaya belum puan? Belum. Macam banyak aja kan? Jadi kau nak berbincang dengan aku pula dah ni. Kaya ke tak kaya? Cakap dah kaya ke belum? Rasa-rasa dah kaya belum? Dah. Okey, sebelah? Dah kaya belum? Dah. Sebelah? Dah. Tengok, ada cakap belum, ada cakap dah. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Itu sebab bila kita dengar pengumuman daripada menteri kan, bagi menghargai jasa penyawan awam, diumumkan insentif kewangan, ingat tak dulu, daripada 500 jadi 700, ingat tak? Bila jadi 700, ada yang cakap, baik tak yah seorang tu. Yang seorang tu, okeylah, pada dulu 500. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu cocok, belum lagi baru umum. Sebab ada setengah orang, jumlah 700 tu besar kat dia. Dia dah janji nak tukar kasut anak dia yang koyak. Dia nak bawa family dia makan kat restoran Tom Yum, dah lama tak bawa. Pada dia besar. Dan baru ni, dia umumkan pula 2,000 pula untuk tahun ni. Alhamdulillah. Kan? Pada orang yang biasa-biasa, besar maknanya. Kali terakhir kita dapat sebulan gaji, kita zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji ketika zaman Tun Abdul Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Dan selepas daripada itu, baru kini kita jumpa 2,000. Dan saya doa, mudah-mudahan selepas ini, perkataan bonus akan dikembalikan kepada semua penyawat awam. Dah, bukan aku umum ni. Doa, amin. Mudah-mudahan, iya. Kan? Geram tengok kerajaan negeri tu umum 3 bulan, sebulan. Kita dapat sebulan pun, alhamdulillah. Betul tak? Iya, kalau kau orang dapat 500, aku yang pesara ni separuh pada tu. Faham tak? Doalah banyak insya-Allah, kan? Jadi sebenarnya insya-Allah Perdana Menteri kita mungkin tahu bahawasanya penyawat awam ni sangat kuat bekerja. Iya. Dia nak tengok stres tak stresnya penyawat awam ni, bila dia dengar ceramah, dia gelak macam orang gila. Maknanya stres betul tu. Menangkup-nangkup gelaknya. Tu tepuk kawan. Iya. Itulah dia, kerja kuat. Dan begitu juga, Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nampak? Cukup buat kamu. Untuk family kita, kita akan berdamai dengan diri kita. Keluarga kita pun akan bahagia. Cari rezeki yang halal. Nampak? Kemudian begitu juga Nabi pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan tak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu-dulu orang susah tapi cukup walaupun sikit. Kongsi semua sikit.
Sepangkuk nasi kadang-kadang boleh bagi 4, bagi 5 makan. Sampai tahap tu orang dulu-dulu. Tapi anak-anak semua berjaya. Dan begitu juga Nabi pesan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Kerja dekat sini, berdamai dengan diri. Beri walaupun tak dapat apa-apa. Kita rasa tak dapat apa-apa, jangan risau. Kerja je. Bagi servis. Tapi tentang apa yang kita patut terima, biarlah Allah tentukan. Malam tadi berapa ramai orang yang terlelap. Tidur, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi. Kenapalah hidup lagi ni? Yang sebelah ni pun hidup juga. Contoh dengan tak. Allah bagi peluang kita hidup. Maka nikmatilah hidup ini. Itulah rezeki kita. Kita nak minta kan? Kita nak minta kan? Saya kata, Cak Yah minta jawatan tinggi-tinggi. Pukul 5 dah boleh balik. Orang jawatan tinggi kadang-kadang di Datuk CEO, kadang menteri panggil. Kadang-kadang sampai pukul 6, pukul 7. Jumpa saya dekat lobi ni. Nak bincang lagi. Ada. Betul. Tu saya kata, jangan minta-minta. Amanah yang lagi berat ni tak usah minta-minta. Tak usah. Kita nikmatilah apa yang kita ada, yang Allah dah bagi kat kita. Betul. Dengar pesan saya. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Renungan tepat. Saya faham. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya? Terima kasih. Ada apa-apa soalan nak tanya? Terima kasih. Dekat ujung sana, tepi tu ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey. Jadi apapun dalam kita bekerja, bekerjalah dengan baik, jaga amanah, jaga integriti. Sebab apa? Nak berdamai ni. Nak berdamai dengan diri, keluarga atau kerja, buat kerja betul-betul, layan family dengan sebaik mungkin. Tak ada istilahnya penswastaan. Anak hantar sekolah, pandailah sekolah jaga dia. Tak, kita tetap kena cakna dan ambil tahu. Jagalah keluarga kita sebaik-baiknya dan jaga karier kita sebaik-baiknya. Bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, insya-Allah. Yang mana Allah Ta'ala kan dah beritahu dalam satu hadis kursi, dan macam mana Nabi beritahu apa? Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Buat kerja baik-baik. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Antara huruf B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah, iaitu huruf C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Bekerja elok, bekerja rajin-rajin. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi saya memang suka pantun. Itu dia. Tu sebab saya dengar baru-baru ni kat Putrajaya juga tahu. Ada kat Putrajaya ada satu jabatan kementerian ni. Pengacara majlis dia pakai pantun, saya dengar tu pantun ni. Dia kata indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Kan memohong tu. Tinggi betul pohon ara tu sampai awan boleh berarak celah pokok tu, nipu betul. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kita kalau naik kereta pada Segamat, kita jumpa Kuantan dulu. Masa bila kau singgah Lipis, cakap? Yang seorang tu lagi melampau. Dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Melampau betul dia orang. Tapi macam tu lah. Saya kena betul. Dia kadang pantun ni ada bunyi aja kan. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf banyak. Biasalah. Saya petang-petang ni macam tu lah kan. Kena agresif sikit. Kena sabar. Tenang. Relax. Alhamdulillah nampak ceria. Alhamdulillah. Ada yang tidur tak? Tak ada. Saya tak kecil hati kalau ada yang tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah kan. Tapi Alhamdulillah tak ada yang tidur.